بسم الله الرحمن الرحيم. إلى نظرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذرياته وإلى أصحابه وإلى التابعين وإلى التابع التابعين وإلى العلماء والنقباء والنجباء وإلى أولياء الصالحين وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى مؤلف الكتاب بسير الفاتحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد عن الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت مقدم وأنت مؤخر، لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب. ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفهمنا في الدين وعلمنا في التأويل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Saya ingat lagi pada kuliah pertama saya dulu, ramai macam ni lah. Alhamdulillah. Bila sunnah kita memberi salam, maka kita disunatkan menjawab melebihi salam orang tadi. Ingat lagi, kalau orang bagi salam Assalamualaikum, kita kena jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tu yang orang banyak kita orang bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tolong jawab lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh, semoga Allah mengampuni kamu. Kalau bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, jawab lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh lagi wa ihsanuh. Boleh? Kalau bagi salam lagi, ni jarang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ihsanuh, jawab lagi. Apa lebih lagi? Biasa ni tak ada dah. Untuk biasalah lebih ni dia bagi lebih lah.
Kena jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ihsanu. Lagi wa ikhwanu. Nampak? Wa ihsanu wa ikhwanu. Nampak? Ini sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga rahmat Allah bersama dengan kamu. Wa barakatuh, keberkatan Allah bersama dengan kamu. Wa ihsanu, kebaikan bersama dengan kamu. Apa lagi? Apa nama? Wa ihsanu wa ikhwanu. Semoga persaudaraan kita dan kamu, saya dan kamu ini bertambah erat lagi. Ikhwan. Dan satu lagi sebelum tu, waridwanu, itu paling tinggi. Waridwanu. Dot tidak boleh dilepaskan. Dia tak boleh baca dengan ridho. Tak boleh. Ridwan. Ridwan. Nampak? Ridwan. So yang paling panjang sekali salam, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa maghfiratuhu. Semoga Allah ampunkan kamu. Wa ihsanu wa ikhwanu. Lagi apa? Wa ridwanu. Itu paling panjang. Boleh aman insyaAllah? InsyaAllah Alhamdulillah. Inilah Islam. Islam mengajarkan mendoakan kebaikan lebih pada orang lain. Kalau orang bagi satu pada kita, kita kena bagi dua ke orang. Ini sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah seperti Nabi. Dari riwayat mengatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berusaha sepenuh. Maksud dia berusaha sedaya mungkin untuk memberi salam dahulu berbanding dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Sehingga dari riwayat mengatakan Abu Bakar As-Siddiq ni akan menyuruh. Apabila dia tahu satu perjalanan Nabi, maksudnya jalan yang selalu dijalani oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan tunggu dulu di tempat tadi sambil menyuruh untuk memberi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi para ulama mengatakan bila berdepannya Nabi dan juga Abu Bakar, maka dia dahulu salam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah juga dalam Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmizi tulis, disyarah oleh Maulana Zakaria di dalam kitabnya Khasa'il Nabawi fi Syarhi Syama'il Muhammadi. Kata Maulana Zakaria, Nabi ini kalau bercakap dengan orang ataupun menjawab salam, sunnahnya Nabi tidak menulis begini. Itu kan macam tu kan Ustaz? Nabi akan menulis seluruh tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat semua insya-Allah salam ini. Dan para ulama mengatakan satu orang yang memberi salam dengan ikhlas kepada satu orang muslim yang lain, para ulama mengatakan Allah akan menjentik hati saudaranya itu. Para ulama kata, maksud menjentik ni apa? Allah akan memberi kelembutan bagi hati orang lain dengan syarat kena ikhlas. Doa kita selalu cik doa nak tundukkan orang, betul? Nak tundukkan hati orang, nak suka dengan kita dan sebagainya. Jawapan ni para ulama kata yang pertama sekali melalui salam. Tapi salam ni paling payah, kan? Lagi orang tak bagi salam kat kita, lagi kita tak bagi salam kat orang, kan? Tak kenal aku siapa ni, penduduk tetap suasana lumayan. Dia tambah apa lagi? Jemaah tetap suasana lumayan. Orang kena bagi salam kat aku lah. Tak boleh macam tu kan. Sunnah bagi Nabi SAW, Nabi akan memberi salam dahulu, maka berebutlah bagi salam. Tapi ada adab lah. Kalau dalam majlis, jangan bagi salam kat saya dulu. Saya lah kena bagi salam kat tuan-tuan semua. Dapat? Dan sunnah bagi Nabi SAW juga, orang yang sunnah memberi salam adalah yang mendatangi. Yang mendatangi. Yang didatangi tak sunnah memberi salam dahulu. Sunnah dia adalah menjawab salam. Dapat? Boleh aman ni. Assalamualaikum. Ikut saya boleh? Assalamualaikum warahmatullahi
wa barakatuh wa maghfiratuh wa ihsanu wa ihsanu wa ikhwanu wa ridwanu. Ni dia amal ni. Dapat dan jaga jangan bagi salam dengan takbur, sebab dah tahu lebih salam-salam ni kan. Saja dia bagi salam ke orang lebih kan. Dia dapat jawab tak dapat jawab ni salam. Kena jaga hati. Boleh semua insya-Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pun sama, kena lebih daripada tu. Biasa dia yang balas, para ulama kata yang paling tinggi Ridwan. Itu paling tinggi lah. Ridwan tu paling tinggi. Ridwan tu paling tinggi. Nanti saya tulis gambar InsyaAllah Alhamdulillah. Tapi untuk ujian pertama kuliah ini kena hafal dulu lah. Boleh tak apa, lepas ni saya akan tulis. Ada beberapa perkara kita nak sampaikan, sebab kita nak sampai pada tajuk yang penting. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Amin. Illa anqal. Alhamdulillah. Kita dah sampai surat 34, betul? 34. 33 ke 34? Atas kan? Hadis yang terakhir kita baca Al-Bukhari, betul? Betul kan? Kita sambung terkait dengan meninggalnya, betul? Telah berkata musannif kitab rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, wa li'ulumihi, dengan ilmunya, fid daraini, pada dua daerah bagi kita, yakni dunia dan akhirat. Amin. Bila angkal, terkait dengan meninggalnya putera beliau, yakni Ibrahim alaihi salam, ataupun dibaca juga dengan radhiyallahu anhu. Bila kita sebut ahlul bait baginda Nabi, keluarga Nabi, boleh disebut dengan alaihi salam. Boleh? Ini dinyatakan oleh para ulama kita. Termasuklah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali kita boleh baca dengan 3. Radhiyallahu anhu, karamallahu wajha. Apa maksud karamallahu wajha? Selalu kan dalam tarawih kan, Al-Khalifatu akhir Amirul Mu'minin Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajha. Tadi sebut kan, apa benda lah sebut. Apa maksud karamallahu wajha? Allah muliakan wajahnya. Apa maksud Allah muliakan wajah? Karama, kemuliaan, dimuliakan, telah dimuliakan wajahnya. Maksud dimuliakan wajah sebab apa? Sebab Sayyidina Ali ini daripada kecil telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wajah dia tidak pernah menyembah berhala. Sebab itu disebut dengan karamallahu wajah. Kata Ali Al-Jufri radhiyallahu ta'ala, dirawikan bahawa di dalam Sahihul Bukhari disebutkan juga dengan panggilan Sayyidina Ali ini dengan alaihi salam. Selalu kita baca para nabi-nabi, kita baca alaihi salam tu. Para ulama juga menyebutkan bahawa segala keturunan baginda Nabi SAW semuanya boleh disebut dengan alaihi salam. Termasuklah Sayyidina Ali alaihi salam. Dapat? Tak semua Jangan kata saya Syiah pula ni. Syiah Ustaz ni. Sebab Syiah dia sangat mengagungkan Ahlul Bait. Tapi Ahli Sunnah wal Jamaah, kita mengagungkan Ahlul Bait, keluarga Rasulullah, tapi tidaklah sampai mendewa-dewakan. Istilah dalam agama dipanggil wulu. Wulu ni apa? Terlampau taksub. Kita tidak begitu. Kita tak kata keluarga Nabi SAW yang 12 itu, tak kisahlah berapa banyak, 15 ke 20 ke keluarga Nabi, tetap juga mereka berdosa. Dapat? Ini 12 imam ni, ni semua maksum. Tak boleh cakap macam tu. Kemudian klaim, inilah akidah yang betul, memperjuangkan keluarga baginda Nabi. Betul, tak ada orang yang tak sayang keluarga Nabi. Semua sayang keluarga Nabi, tapi perlu pada tempatnya.
Apa? Jelas kan? Seorang Nabi Ibrahim ni siapa? Anak pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah bagi kita para ulama kata, kalau menamakan anak pertama, kalau lelaki dengan nama Ibrahim, sunnah. Ni catat ni, banyak ilmu ni dapat. Ibrahim juga dirawikan oleh Maulana Amir Hamzah Fidhullah Ta'ala, seorang ulama di Miftahul Ulum Seri Petaling. Dia merawikan cerita dia, orang pertama yang mempunyai uban adalah Nabi Ibrahim. Orang pertama sekali yang ada uban, Nabi Ibrahim AS. Sebelum tu tak ada uban, tak ada. Diriwayatkan sebelum kedatangan Nabi Ibrahim AS, sebelum tu umat-umat terdahulu yang sebelum ini tak ada uban. Mereka semua hitam ni. Sebab itu kalau kita baca dalam riwayat Qisasul Anbiya, saya pernah ceritakan dulu, di mana bertemunya seorang daripada sahabat Nabi yang dihantar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bertemu dengan Raja Rom. Itu sebenarnya cerita dulu. Siapa Raja Rom? Hercules, ataupun dalam riwayat bahasa Arab Hercules. Dirawikan Hercules ni ada menyimpan gambar-gambar Nabi terdahulu. Ini bukan cerita dongeng ni. Dan dicerita secara detail bagaimana keadaan tadi. Dia diwariskan oleh Nabi Daniel AS. Ini diceritakan oleh Nabi Daniel AS. Nabi Daniel AS telah memberi gambar-gambar Nabi-Nabi terdahulu ini kepada siapa? Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain, dua raja Islam yang pernah menakluk dunia. Semua dunia ini pernah jatuh bawah tapak kaki mereka. Dua raja Islam saja. Yang pertama Nabi Sulaiman, yang kedua adalah Iskandar Zulkarnain. Dan kita kena ingat, Iskandar Zulkarnain jangan ikut falsafah barat. Iskandar Zulkarnain, ada orang cakap dia lah Alexander the Great. Bukan. Alexander the Great tak macam Iskandar Zulkarnain. Kerana Zulkarnain ni sangat kuat. Dia telah berjalan kaki daripada tempat dia di penghujung, daripada utara selatan, semua dah pergi. Dia tawan. Yang kita tahu Iskandar Zulkarnain lah yang telah memagar ataupun membina tembok untuk Ya'juj dan Ma'juj. Betul? Maksud Iskandar Zulkarnain ni zaman dulu dah. Dan sunnah kita meletakkan nama juga, nama anak-anak kita, cucu kita dengan Iskandar Zulkarnain. Sedap nama dia kan? Iskandar Zulzikri pun sedap juga. Tapi tak ada lah nama-nama Nabi dulu kan. Iskandar Zulkarnain lah. Itu paling sedap. Dan dirawikan bahawa Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama mempunyai uban. Sebelum tu tak ada. Dia dikuatkan. Dan ulama mengatakan kenapa ada uban ini? Ubannya ada sebab. Para ulama mengatakan uban ini lahir kerana berfikirnya tentang akhirat. Itu kerana uban ini banyak. Dan dirawikan dalam kitab Muntaka Ahli, jangan cabut uban ni. Jangan cabut, sayang. Sebab Ustaz cerita uban pula ni faham ni. Saja tiba dah masuk alam kan. Uban ni kalau di dalam kitab Muntaka Ahli ada kitab ni. Syukur dekat suara kita ada kitab hadis dibacakan. Tanya saya tak. Sebab hadis Nabi ni kalau kita tak baca 3 hari hati jadi keras. Apa hati jadi keras? Tak dengar hadis Nabi 3 hari. Ulama kata hati jadi keras, tak ada siapa boleh hancurkan. Tak ada siapa boleh lunakkan hati kita melainkan hadis sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi kata, barang siapa yang mempunyai uban, dia mempunyai 3 kelebihan. Yang tak ada, yang ada kan. Ini babi kedai semua. Jangan. Uban semula jadi. Yang pertama apa? Setiap uban digandakan baginya 1 pahala. Yang kedua, diampunkan dosa. Dan yang ketiga, dinaikkan 1 darjat. Berapa ramai pernah kira uban kat kepala dia? Berapa banyak tu Allah Ta'ala bagi?
Dan sunnah baginda Nabi SAW juga, baginda Nabi kalau sudah beruban melebihi daripada rambut putih, rambut hitam, rambut hitam. Uban ni tak ada warna lain, warna putih ada warna lain? Tak ada sepanjang umur saya tak ada warna lain. Kalau melebihi daripada warna hitam rambut kita, dah lebih, maka ulama mengatakan sunnah memerangkan rambut tadi, dengan syarat menggunakan inai, jangan pakai dai. Beli RM3.5 tu kan, pakai dai tu. Dai tu diperbuat daripada apa? Daripada apa? Kencing kuda. Tak tahu saya beritahu ni. Diperbuat daripada kencing kuda. Sebab tu fatwa mengatakan haram pakai dia, sebab air tidak mengalir pada rambut kita. Sebab hukum berwuduk sapu rambut ni wajib ke tak? Wajib. Betul? Telinga ni sunat, rambut ni wajib. Mazhab Syafi'i kata paling kurang 3 helai. Betul? Dan sunnah kita dah ajar dalam kitab dia Hidayah bagaimana tolak ke belakang, kemudian ke depan. Betul? Dan menggunakan inai ini ulama bahas dengan syarat rambut putih perlu melebihi daripada rambut hitam. Dapat? Yang hitam-hitam jangan kata-kata nak pegang. Boleh? Yang putih ni sunnah. Tuan guru saya Al-Musnid Maulana Abdul Hamid, satu kepala dia pegang, janggut pun pegang. Allah akan campak kegerunan pada orang kafir yang melihat. Kita tengok pun gerun. Saya di Madrasah Syekh Talim, suatu saya mengaji, Ustaz Abdul Hamid ni adalah mudir. Sama ni tak lah, dia dah pencet. Maulana Abdul Hamid ni, kami tengah makan dalam gulang dengan ramai dekat madrasah. Ini makan gulang. Cerita makan gulang. Okey, makan dalam gulang ni, Ustaz Abdul Hamid ni kalau datang, semua bangun. Takzim ni ulama ni. Maksud dia, roh dia. Orang daripada jauh, budak-budak madrasah ni kalau nampak dia janggut pegang, dia kecil macam saya. Ulama ni ramai kecil-kecil. Jadi yang pergi orang kecil-kecil ni, dia ramai ulama kecil-kecil. Betul, antara dia almarhum Tuan Guru ni Aziz. Kecil tak? Kecil. Ramai ulama kecil-kecil, saya tak yang sebut banyak. Termasuklah insya-Allah yang di depan ni, insya-Allah. Doakan insya-Allah. Amin. Dia kalau jalan daripada jauh kecil dia jalan, rambut pegang. Kami ni budak-budak madrasah akan mengelak kalau boleh tak nak jalan depan dia. Bukan kerana takut dia pukul orang, tak, tapi kerana izzah dia, roh. Kadang-kadang kalau kita jumpa ulama, nak tengok wajah dia pun takut. Bukan takut, rasa segan. Betul? Kalau tak segan ni saya tak tahulah kenapa. Mungkin ada jin ke apa dalam diri dia, tak tahulah. Biasa ada jin lagi takut nak jumpa kan ulama-ulama ni. Dan para ulama mengatakan begitulah orang kufar, orang kafir. Diceritakan Habib Umar Al-Hafidh hafizahullah ta'ala, janggut dia pegang. Betul? Habib Umar ni, sewaktu dia berdepan dengan orang-orang kafir di Yaman, semua orang kafir bila bercakap dia akan merendahkan pandangan, tak berani tengok muka. Begitulah wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diriwayatkan ketika janggut Nabi mula putih, maka Nabi memerangkan. Kan? Ustaz, perempuan tak ada janggut ni Ustaz, jangan buat janggut pula. Lari suami, kesian tak suami dia suami jadi janggut. Sunnah dia memerangkan, dan juga rambut kita memerangkan. Dapat? Dapat semua? Habis. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan Allah Ta'ala bermaksud apabila aku tidak menjadikan dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, niscaya pasti aku ciptakan seorang anak untuknya yang akan menjadi nabi sesudahnya. Di sini para ulama mengatakan, ni kata Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas ni? Dia digelarkan dengan Abul Mufassirin. Itu dia. Abu Mufassirin ni apa? Bapa segala ulama tafsir. Di kalangan sahabat, orang yang paling pakar sekali tafsir Al-Quran, nama dia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan saya pernah cerita Abdullah Ibnu Abbas ni, kubur dia di mana?
Dia Taif. Siapa sebelah kubur dengan Abdullah bin Abbas ni? Recall balik siapa? Syekh Daud Al-Fatani. Dapat Fatani pun jadilah. Ustaz Al-Fatani. Jadilah. Siapa? Syekh Daud Al-Fatani, ulama Melayu yang ulama Mekah kuburkan bersebelahan dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kita kena faham bukan semua orang boleh dikuburkan bersebelahan dengan sahabat. Ingat, pertama dipilih oleh Allah, kedua dipilih oleh kerajaan Saud di zaman dia, dan yang ketiga adalah kerana amalannya sendiri. Sebab tu kita kena doa bila pergi Mekah Madinah ni. Kalau boleh doa dalam hati kita. Jangan cakap dengan bini anak-anak, menangislah dia. Cakap dalam hati kita ni, kalau boleh Allah wafatkan kita di bumi Mekah ataupun Madinah Al-Munawwarah. Dapat? Pergi sana. Doa mati. Ustaz suruh doa mati bila orang nak balik raya semua. Ini nak meninggal kat sana. Kalau boleh meninggal bersama dengan orang-orang saleh. Sebab tu para ulama kata sunnah baginda Nabi SAW. Nabi bila dimakamkan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari riwayat kata pernah meminta kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk, Aisyah kata, aku nak Abu Bakar ini, bapa aku ini, dikuburkan bersebelahan dengan Nabi SAW. Sebab apa? Mereka yang dikuburkan bersama dengan orang saleh, esok yaumul kiamah akan bangkit dengan orang saleh, dan kita akan mendapat syafaat dia, bantuan dia. Sebab tu para ulama kata kena doa, kena kubur sebelah orang saleh, kena doa. Mati tempat baik, keadaan baik, jangan mati pelik-pelik. Dan resam juga para ulama mengatakan ini, kita khawatir betul. Kata Tuan Guru saya, orang ni akan meninggal mengikut kepada kecintaan hati. Hati boleh Allah tajalikan apa dalam hati. Ni jangan tengok orang. Saya cakap ni jangan tengok orang ni. Dalam hati dia tengok orang. Jangan tengok orang. Kebiasaan kalau meninggal dalam kereta, kereta lah dia sayang. Kalau meninggal atas motor, motor lah dia sayang. Mak rempit meninggal atas motor lah, sebab dia sayang motor. Kalau sayang ulama, sayang masjid, sayang akan solat, insya-Allah akan meninggal dalam keadaan ini. Itu kena doa. Ustaz, kau meninggal bilik air, Ustaz, macam mana? Mungkin saya akan bilik air lah tu. Manalah dia tahu hati dia, dia tak tahu pula kan. Tapi jangan tengok orang, kita tengok diri. Kena khawatir ni. Sebab meninggal ni tak ada masa. Siapa tahu bila meninggal sekarang? Saya nak belajar ni. Kau ada amalan boleh tahu kan? Ada pun amalan tidak tahu bila meninggal, tak tahu. Tapi ciri-ciri nak meninggal dia tahu. Dan saya nak bagi tahu juga, selalu kita dengar hidung jatuh, telinga jatuh hidung jatuh, telinga jatuh, kita tak tahu Tengok cermin ni, hidung aku nampak jatuh. Kita tak nampak, yang nampak orang lain. Jangan perasan nampak ni, aku dah perasan ni telinga aku jatuh ni. Kita ni tak nampak telinga jatuh, jangan risau. Yang nampak orang lain. Orang yang melihat jatuh ini pun ada syarat. Antara syarat dia apa? Dia adalah orang alim dan saleh. Boleh nampak. Ni kita tengok orang kan, tentang alim pun baca bab tu dalam Facebook, 40 ciri-ciri 40 hari sebelum meninggal dunia. Apa ciri-ciri dia? Hidung jatuh. Tengok hidung orang pula, manalah tahu baik dia jatuh bila air tersengit hidung dia. Manalah tahu. Dah kita cakap dia 40 hari dah tak lama. Jangan dapat. Yang mengesahkan ni adalah orang alim. Itu alim yang saleh. Alim yang tidak saleh tidak dapat kelebihan ini. Dapat? Jelas? InsyaAllah. Semoga Allah bagi sihat di Fauziah. Terima kasih datang. Alhamdulillah. Semoga Allah mudah urusan. Dapat semua insya-Allah. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kata, maksud kalaulah Allah nak mendatangkan Nabi
selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan ciptakan anak dia. Maksud cipta anak ni, kekalkan umur anak dia. Nah, kita dapat Ibrahim ni meninggal umur apa? 18 bulan. Ukuran dia setahun 6 bulan. Dapat? Dan seorang saja anak Nabi yang kekal sehingga Nabi wafat. Siapa? Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Itu pun umur Fatimah bertahan selama berapa lama? 6 bulan sahaja. Dapat? Jelas? Habis. Dan di sini dikuatkan bahawa selepas daripada Nabi tidak akan datang Nabi lagi. Ini kena kuat ni. Sebab kita kena ingat, fitnah akhir zaman, Dajjal yang akan bangkit di kalangan ulama. Dajjal akan bangkit di kalangan ulama. Jangan fikir nature sangat. Kadang-kadang kita ni nature tinggi-tinggi sangat. Jual ni besar, muka dia macam ni, mata dia macam ni. Tak. Dajjal ni orang. Orang macam kita, orang macam kita. Cuma dia ada kelebihan yang tersendiri. Dan kelebihan dia ini pun para ulama kata adalah melalui sihir. Sebab tu para ulama mengatakan esok di akhir zaman, antara ilmu yang wajib dituntut juga adalah ilmu rawatan Islam. Yang main-main. Sebab yang nak melawan sihir ni tak ada lain tidak bukan melainkan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ilmu rawatan Islam bukan nak buat orang histeria, dia rasuk, saiji, saka, bukan. Bukan semestinya mengaji ilmu rawatan Islam ni jadi perawat Islam, jadi pawang, tak. Para ulama kata nak selamatkan diri dan keturunan kita daripada fitnah Dajjal. Jelas? Dan hadis ini diriwayatkan dalam oleh ulama nama Al-Shahbuni dalam Safwa At-Tafsir juz kedua halaman 529. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Sauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjawab sallallahu. Sunnah yang menjawab salam yang terbaik adalah selepas disebutkan habis sallallahu alaihi wasallam, kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah juga pada kita para ulama kata kalau disebutkan nama sahabat radhiyallahu anhu, kita pun guna jawab radhiyallahu. Dapat? Saya ulang balik. An Sauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innahu sayakunu fi ummati thalathun kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Rawahul al-Imam Tirmizi di dalam Sunan Tirmizi rahimahullah ta'ala daripada Sauban radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak pada umatku ada 30 orang. Ada 30 orang pendusta. Ni ulama mengatakan selepas wafatnya baginda Nabi akan lahirnya 30 orang kadzabun, pendusta, ataupun dinamakan dengan dia Dajjal. Inilah dalil ulama kata akan lahir selepas wafatnya Nabi 30 Dajjal. Ni dah ada dia. Dan Dajjal yang terakhir siapa? Al-Masih. Digelar dengan Al-Masihud Dajjal. Itu yang terakhir sekali, paling hebat. Kita kena ingat Dajjal yang terakhir, seluruh ifrit. Bila saya sebut ifrit, hebat dah tu. Saya pernah cerita, ifrit di bawah kuasa ifrit, kekuatan ifrit ini, dia menguasai hampir 3000 jin. Kuat dia ifrit ni, tu paling kurang tu. Dan seluruh ifrit dan juga syaitan akan bekerja sama dengan Dajjal. Boleh lawan tak? Tak boleh lawan, melainkan dengan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan 30 orang pendusta ini semuanya telah ada, melainkan para ulama kata satu saja tinggal. Siapa? Dajjal. Inilah fitnah ni di zaman kita. Sahabat telah bertemu Dajjal yang pertama. Siapa Dajjal yang pertama? Musailamah Al-Kadzdzab. Dia mengaku Nabi itu, betul? Kemudian mereka semua mengaku dirinya sebagai Nabi. Sebab tu ulama mengatakan sesiapa yang mengaku diri dia menjadi Nabi, boleh sebut dia sebagai Dajjal. Apa? Malaysia ni tak tahu berapa banyak dah. Banyak dah kan. Sekarang ni trend sekarang tak mengaku Nabi dah. Mungkin sebab dia dah baca hadis ni kot. Dia tak mengaku Nabi dah. Trend sekarang ni dia mengaku lain pula. Dia mengaku siapa? Imam Mahdi. Saya dengar satu kuliah Ustaz Wadi Anwar. Ustaz Wadi Anwar, public figure ni, sedap dia ceramah, orang alim kabir dia. Yang insiden tu betul, Allah hidupkan balik dia. Betul, dia dalam keadaan koma. Sahabat-sahabat saya cakap memang keadaan dia sangat kritikal waktu itu. Dan dia ada retakan di tengkorak dia ni. Tapi semangat lagi nak mengajar ilmu agama. Kuat semangat dia. Dia cerita waktu dia sakit tu, duduk kat hospital tu, ramai geng-geng Imam Mahdi datang yang telah dilantik. Saya tak tahu siapa yang lantik lah. Kerajaan Langkah Suka lah, Langkah Siku lah, apa tak tahu. Hari zaman ini macam mengaku dia kata, Ustaz, sungguhnya saya adalah Imam Mahdi. Dia kata itu satu kumpulan seorang datang. Lagi-lagi dia cakap yang paling tidak boleh diterima akal, Imam Mahdi di kalangan perempuan. Ada dua orang datang mengaku jadi Imam Mahdi. Bahaya zaman ni pelik. Apa ciri-ciri Imam Mahdi? Pertama, nama dia Muhammad bin Abdullah. Kasim tak jadi. Tiba nama Kasim jadi Imam Mahdi. Tak ada. IC nama Kasim, nama Me'un, tiba nak jadi Muhammad. Janganlah, jangan mengarut. Nama dia kena Muhammad bin Abdullah. Sebab Nabi beritahu dia mestilah lahir di Madinatul Munawwarah. Ni lahir Perak, lahir Terengganu, Negeri Sembilan, nak jadi Imam Mahdi. Macam mana? Yang tak boleh terima lahir KL, Kampung Baru. Jangan. Lagilah. Ni jadian banyak Dan dia mestilah di kalangan lelaki. Selalu nama dah. Nama pun boleh tukar, betul Ustaz? Itu nama panggilan saja. Nama dia Idris, nama panggilan. Nama sebenar saya Muhammad bin Abdullah. Yang kedua, syarat dia kena lahir di Madinatul Munawwarah. Memang lahir kat Madinah. Tak boleh lahir pada Madinah ni. Tak ada tiba-tiba datang Perak, datang. Tak ada. Di Sembilan lain-lain tak ada. Ini mengarut Kemudian dia di kalangan lelaki. Dan para ulama mengatakan keturunan Imam Mahdi ini mestilah susu jalur ibu dan bapa dia adalah daripada keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang payah nak cari. Ada orang keturunan bapa dia saja, ada orang keturunan mak dia saja. Tapi Imam Mahdi ni kedua-dua keturunan dia adalah keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya nak beritahu, Imam Mahdi ni bila dia tahu dia adalah Imam Mahdi, dia pun tak nak mengaku dia sebagai Imam Mahdi. Dah faham? Kita pula nak mengaku jadi Imam Mahdi, dia pun tak nak mengaku jadi Imam Mahdi. Sebab apa? Beratnya tanggungjawab yang bakal dibawa. Dan kita kena ingat, pusat Islam yang akan dipegang oleh Imam Mahdi nanti bukan di Madinatul Munawwarah. Sepakat ulama mengatakan Islam akan berkembang kembali dengan satu panji yang dibawa oleh Imam Mahdi. Para ulama kata akan berkembang jadi Syria. Di Syria. Kata? Jelas Kalau ada, pandai-pandailah. Nak ketuk pakai slipper pun sangat dialu-alukan. Dan kemudian, maka janganlah percaya kerana sesungguhnya akulah akhir para Nabi dan tidak ada Nabi setelahku. Ini dalam Sunan Tirmizi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala. Ini merupakan peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa akan ada orang-orang yang mengaku sebagai Nabi setelah beliau. Ini mukjizat Nabi. Nabi dah tahu dah akhir zaman nanti
ramai orang akan mengaku jadi Nabi. Sedangkan Nabi pada zaman dia mengaku jadi Nabi pun orang tak percaya. Betul? Zaman sekarang ramai lah nak jadi Nabi terpelik. Dan dengan tegas Nabi SAW mengatakan agar umat Islam tidak mempercayai mereka kerana beliau adalah akhir dan penutup para Nabi. Jelas? Jelas Keyakinan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir begitu kuat tertanam di dada para sahabat Nabi SAW, sehingga ketika ada yang mengaku sebagai Nabi serta mereka menolaknya sekaligus menyatakan perang kepada mereka. Kita nampak mudah benda ni. Ustaz, saya dah tahu dah Nabi akhir zaman ni Rasulullah. Kita kena ingat ujian tu tak sampai kat kita. Ujian tu tak sampai kat kita. Kadang-kadang kita melihat kalau ditanya pada mereka yang terkena fitnah ni, kadang kesian. Dan boleh dikatakan mereka yang mempercayai selain daripada Nabi, maknanya ada Nabi selain pada Nabi, maknanya ada Nabi lain lagi datang selepas Rasulullah ni, kebanyakannya mereka tidak mengaji tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita risaunya anak-anak kita risau. Bukan fitnah ini saja, dengan liberalnya, dengan sekularnya, apa lagi, dengan berbagai-bagai keadaan. Para ulama mengatakan jangan pandang dan toleh orang lain dah sekali, kena selamat keturunan kita sendiri. Dapat? Jelas? Surat 35 bab yang kelima pada menyatakan sifat-sifat malaikat. Sebutan malaikat yang betul adalah malaikat. Malaikat dimelayukan malaikat. Dapat? Sebelum kita masuk ini, saya betul-betul nak semua betul-betul faham tentang apa yang telah dibahaskan. Dapat? Sifat 20 dan sebagainya. Saya tulis sedikit, nanti saya akan tulis pasal salam tadi. Sebab kita kena ingat, ilmu akhir zaman ini kita akan terkena berbagai-bagai fitnah akhir zaman. Maka berbekallah dengan sifat 20 ini. Tak ada jalan lain. Tolonglah. Saya jumpa banyak pensyarah-pensyarah di universiti yang terkemuka, walaupun di universiti Islam antarabangsa sendiri, pihak JAIZ dan sebagainya, kebanyakan ahli-ahli sesat juga di kalangan mereka yang educated, yang terpelajar. Kadang-kadang kita tak boleh fikir. Sebab apa? Para ulama kata semuanya kerana tidak ada kesadaran dalam hati terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena risau. Kadang-kadang kita semaklah dari itu ni. Ilmu agama ni kadang-kadang kita rasa mana yang perlu saja. Betul? Mana yang tersepak rasa tertahulah. Yang tak tahu ni biar je lah kan. Dah tak tahu nak buat macam mana Ustaz kan? Allah maafkan. Dalam akidah ni ingat, mereka yang jahil hukum dia syirik. Yang jahil ini dihukum sesat oleh para ulama sebab dia jahil. Apa maksud jahil? Jahil ini bukan bodoh. Jahil sebenar tidak mengenal agama samawi, itu maksud jahil. Abu Jahal dinamakan dia dengan Abu Jahal bukan kerana dia jahil. Abu Jahal bapa segala kebodohan. Itu nama dia, Abu Jahal. Adakah kerana dia bodoh? Tak. Di kalangan orang-orang Arab di zaman Nabi, Abu Jahal adalah salah seorang daripada pakar sastrawan Arab. Power tak dia? Power lah. Macam kita cakap sekarang ni siapa? Samad Said. Lebih kurang macam tu lah. Sastrawan Arab, mampu mengolah ayat-ayat di dalam bahasa Arab. Tapi kenapa digelar Abu Jahal? Bukan kerana dia bodoh dalam bidang ilmu-ilmu yang ada, tak. Tapi kerana dia tidak mampu memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Baik. Ni nampak kan, insya-Allah
Kita dah cakap dulu, saya mungkin ada di kalangan yang dulu awal-awal tak dapat datang. Jadi saya syarah sedikit tentang conclusion. Sebab kita dah pergi tentang rukun iman kepada malaikat dah jauh kan. Saya tak akan ulang balik sifat 20 balik. Sedangkan yang wajib adalah sifat 20 dengan sifat wajib bagi Rasul ni. Kita kena faham yang ni betul-betul. Boleh? Sifat 20, kefahaman yang betul bukan Allah bersifat dengan 20 sifat. Kena ingat betul-betul ni. Akan tetapi apa dia? Sifat 20 ni apa? Sifat yang kita kena yakin terhadap Tuhan, ataupun kita sebut dengan syarat ketuhanan. Orang yang nak mengaku Tuhan ni syarat, kena ada syarat dia. Kalau dalam syarat kita panggil syartu uluhiyyah. Apa? Syarat ketuhanan inilah disebut dengan illah. Bila kita sebut la ilaha illa Allah, betul? Betul? La, apa maksud la? Tiada. Ilah, apa maksud ilah? Tidak ada Allah. Tidak, yang maksud sebenar bagi mengaji janganlah faham darjah 4, tingkatan 4 dengan umur 40 tu sama je semua. La ilaha illallah pun sama je. Janganlah, adalah penambahan sikit. Malu dengan Allah besok. Dapat La, tiada. Ilaha, apa maksud ilaha? Tiada yang boleh bersifat dengan syarat ketuhanan ini. Tiada yang ada syarat ketuhanan ini illa. Illa ni apa? Melainkan Allah. Dapat? Kenapa sebut Allah tak ada ruh? Tizki la ilaha illallah, la ilaha, tak ada ruh. Lepas tu tertidur kan? Tertidur kan? Sebab apa? Sebab kita tak faham ni. Sedangkan kalimah yang paling tinggi, paling afdal apa dia? La ilaha illallah. Ni kena isbatkan ilah ini, para ulama kata dengan syarat ketuhanan. Apa dia syarat ketuhanan? Barulah kita bahas kepada sifat 20. Dapat? Sifat 20 terbagi pada 4 bahagian. Ni kena ingat betul-betul. 4 bahagian. Yang pertama disebut dengan sifat nafsiyah. Ini bukan nama jiran, bukan nama kuih. Sifat nafsiyah. Yang kedua disebut dengan sifat salbiyah. Yang ketiga sifat zabiyah. Bukan tak ada ini nama orang dah. Nafsiyah, salbiyah bukan nama orang. Kena ingat, ini adalah nama sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Yang ketiga disebut dengan sifat ma'ani. Yang keempat disebut dengan sifat ma'nawiyah. Masih ingat lagi ke tak ni? Ingat ke tak ni? Lupa lah. Alhamdulillah lupa. Sifat 20 dibahagikan ia kepada 4 ni. Kena ingat betul-betul. Syiah tidak boleh lawan Ahlu Sunnah sebab ni. Salafi Wahbi tak boleh lawan Ahlu Sunnah sebab ini. Sekular tak boleh lawan Ahlu Sunnah sebab ini. Sebab kaedah inilah memenangkan kaedah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala.
Sehingga orang memfitnah sifat 20 ni datang daripada Yunani Greek. Plato semua tak belajar sifat nafsiyah ni. Dia tak belajar ni. Macam mana boleh datang daripada sana pula? Ada orang cakap ni sifat 20 ni daripada Yunani Greek ni. Dapat kaedah ini. Yang pertama, apa dia sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah hanya ada satu sahaja. Apa dia? Wujud. Apa maksud nafsiyah ni? Sifat diri dia. Diri Allah yang pertama mestilah wujud. Kalau Allah tak wujud, tak adalah Allah tu. Maka Allah perlulah wujud. Dapat? Yang kedua, sifat nafsiyah hanya ada satu saja, wujud. Wujud Allah dengan wujud kita sama ke tak? Macam mana kata tak sama? Kita pun wujud juga. Kita pun wujud. Kita wujud ke tak? Allah wujud Allah je. Kita wujud kita. Saya tanya, zikri sekarang ni wujud tak? Wujud. Ada tak sama macam zikri sekarang? Zikri yang kedua, tak ada. Zikri mesti ada seorang kan? Seorang je. Dan dunia ni yang zikri macam ni mesti ada seorang. Di sini para ulama kita kena bezakan. Macam mana wujud Allah ni sama tak macam kita? Tak sama. Sebab adanya sifat salbiyah. Apa maksud salbiyah ni? Sifat ternafi. Sifat ternafi. Sifat nafsiyah yang pertama apa dia? Lepas wujud apa? Tidak. Apa maksud kidam? Sedia. Apa maksud sedia? Sediaga lah Ustaz. Ikut sistem ini. Allah wujud bagaimana? Apa maksud kidam yang sebenar? Bukan sedia. Sedia itu ta'arif bahasa. Kalau istilah dia, Allah ini tiada mula. Wujud Allah macam mana? Wujud Allah dengan tiada mula. Wujudnya Allah dengan qidam, tiada mula. Tu beza Allah dengan kita. Kita memang wujud diri kita sendiri, tapi kita ada mula tak? Allah ada mula. Maka Allah wujud dengan tiada mula. Dapat? Yang kedua, baqa. Apa maksud baqa? Kekal. Ataupun bahasa yang paling mudah, selain pada kekal apa dia? Tiada akhir, tanafi. Salbiyah ni boleh sebut kat sini tiada. Kidam ni awal. Tiada awal, tiada akhir. Apa? Yang ketiga, apa bapak apa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Apa maksud mukhalafah? Tidak sama dengan selain daripadanya. Mukhalafatu, bersalahan Allah Ta'ala daripada segala yang berhak. Ini penting penting. Lepas ni saya kaitkan dengan peramalan kita hari-hari. Boleh? Yang keempat, qiyamuhu apa maksud qiyamuhu binafsihi? Berdirinya Allah dengan sendirinya. Macam mana Allah nak berdiri dengan sendiri pakai kaki ke? Kita pun berdiri sendiri pakai kaki. Qiyamuhu binafsihi, ternafinya Allah. Tu para ulama kata mukhalafah ni dah kena ada. Allah ni tidak pernah sama dengan apa yang pernah kita tahu. Selain pada Allah tak pernah sama. Jadi berdirinya Allah dengan sendiri, dengan maksud bukan berdiri seperti kita, tapi setiap apa yang Allah buat adalah dengan diri dia sahaja. Dapat? Dan yang tak payah apa? Wahdaniyah.
Apa maksud wadannya? Esa. Dapat? Jelas? Di sini para ulama mengatakan bila kita sebut Allahur Razzaq, Allah Maha memberi rezeki, dalam otak dan hati kita kena sabit ni. Dapat? Kena sabit ni. Allah wujud dengan Razzaq, memberi rezeki. Wujud rezeki Allah tu. Jadi Allah memberi rezeki macam mana? Allah memberi rezeki dengan tiada pemula baginya. Allah tak ada tempat sumber mula nak ambil. Sebab baginya lah yang memberi rezeki. Para ulama kata bila pegang kaedah ini, insya-Allah selamat akidah kita. Dapat? Jelas? Ma'ani, sifat yang terbangsa kepada makhluk. Baru datang sifat kita. Ini hanya untuk Allah. Yang pertama apa sifat ma'ani? Lepas wahdiannya, qudrat, kekuatan. Kekuatan Allah Ta'ala sama tak macam kita? Macam mana kita kata tak sama? Sebab ada sifat salbiahnya. Sebab kudrat Allah, nak faham kudrat Allah macam mana? Tak ada mula. Kudrat Allah macam mana? Tiada akhir. Kudrat Allah macam mana? Tak sama dengan makhluk. Kudrat Allah macam mana? Berdiri dengan sendirinya. Dan kudrat Allah Esa, tak pernah sama dengan makhluk. Oh, boleh faham? Dapat? Yang kedua, iradat. Apa maksud iradat? Kehendak. Nak melakukan sesuatu kena ada kehendak. Kehendak Allah sama tak macam kita? Tak sama. Sebab ada salbiah ini. Kemudian yang ketiga, ilmu. Keempat, hayat. Bukan hayat hotel Cuma hayat hotel. Tak. Hayat ni apa maksud dia? Hidup. Hidup Allah sama tak macam kita? Hidup Allah cara Allah lah. Tak boleh cakap macam tu. Dapat? Hayat Allah dengan salbiah ini. Yang kelima, sama. Sama ni apa? Mendengar. Sekarang saya nak tanya. Semua dah pakar kan? Dah dapat ni kan? Saya nak tanya. Soalan anak-anak. Soalan anak-anak. Allah mendengar. Bagaimana kaifiat Allah mendengar? Mak, Allah mendengar macam mana? Kita mendengar. Allah mendengar. Allah pun mendengar. Macam mana Allah mendengar? Macam mana Allah mendengar? Ni tak ada faham. Dia dah faham salbiah ni, insya-Allah. Bagaimana Allah dengar? Allah ada telinga sekarang. Telinga Allah besar. Sebab apa? Sebab Allah Akbar. Allah Maha Besar. Telinga Allah besar. Sebab Allah mendengar. Hayat Allah hidup. Hidup dengan badan. Badan Allah pun besar. Sebab Allah Akbar. Mudah je kan? Para ulama kata tu penafsiran yang salah. Bagaimana Allah nak dengar? Allah mendengar dengan sifat mendengarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Tak faham kan? Sebab tu suruh datang ngaji awal lagi. Allah mendengar dengan sifat pendengar dia apa? Apa maksudnya? Allah mendengar dengan sifat pendengar ini. Ini sifat pendengar Allah. Dapat? Kena jawab dengan detail begini. Kenapa selalu kita ni mensyirikkan Allah dengan perkataan? Hari-hari sebut. Selalu macam tu. Sebab bukan sahaja mensyirik dengan perkataan, bahkan kata ulama kita mensyirikkan dengan hati. Selalu. Kenapa? Apa punca Allah tak makbul doa kita? Sebab kita tak faham kaedah ni. Bagaimana mengenali Allah? Kita nak kenal Allah. Kenal diri kata-kata bahawa kenal Allah yang nyata. Ini ada.
Bukan duduk kat kedai kopi sampai tengah pagi, subuh pun tak semayang. Bukan. Makrifat tu makrifat. Inilah makrifat yang sebenar. Sama hanya Allah, sama juga. Tiada pemula, tiada pengakhir, sampailah wahdaniyah. Dapat? Kemudian yang terakhir, lah sama basar. Apa maksud basar? Melihatnya Allah. Bagaimana Allah melihat? Dengan sifat melihatnya Allah. Dapat? Dan yang ketujuh, kalam. Okey. Muafakat para ulama mengatakan yang wajib kita tahu hanya ini sahaja. Ini wajib. Semua sekali ada berapa? 13 sifat. Alright? Yang ni apa Ustaz? Ni kaunuhu muridan, kaunuhu mutakalliman, tu semua kaunuhu. Saya tak nak bahas kat sini, tu lagi panjang bab tu. Tapi saya nak cerita kat sini apa? Paling kurang dah mengaji kita Aqidatul Awam, tak faham, yang penting hafal. Dulu hafal Allah wujud kidam, tu je hafal. Dia punya syu'bah ataupun pembahagian ni kita tak tahu. Betul? Sekali kita kena tahu Allah, pertama sifat nafsiyah, diri dia kena wujud. Kalau tanpa Allah wujud tak boleh bahas. Allah kena wujud dulu. Jadi wujud Allah bagaimana? Perlu dengan salbiyah, sifat ternafi. Wujud Allah pertama dengan apa? Tidak bermula. Wujudnya Allah dengan apa? Baqa, tiada akhir. Wujudnya Allah apa? Dengan mukhalafatuhu lil hawadis, tak sama dengan makhluk. Wujudnya Allah dengan apa? Qiyamuhu ta'ala binafsi. Dan wujud Allah dengan wahdaniyah. Dapat? Saya kena ulang balik sebab Allah akan tanya saya sejauh mana saya sampaikan. Saya dah sampaikan dengan yang terbaik. Beginilah kaedah kami dulu mengaji dengan para guru-guru kami. Diterangkan kata Tok paling kurang kamu dah tahu pembahasan yang cukup. Kita kena ingat soalan pertama Allah yang diwasilahkan diantarakan melalui muka dan nakir adalah Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu. Tuhan kita dalam hati selama ni apa? Kerja gitu. Yang buruk ni akal kita kata Allah. Betul? Berapa banyak kita cakap Ustaz, Allah memang bagi rezeki. Betul? Selalu saya sebut, kalau tak kerja macam mana Allah nak bagi rezeki Ustaz? Kita letak perantara tak dengan Allah? Sedangkan ada tak perantara tu dengan sifat dia? Ada. Maka dalam hati ni para ulama kata, nak kerja-kerja, tapi jangan masuk dalam hati ni. Yang bagi kenyang siapa? Allah. Sebab apa Allah boleh bagi kenyang? Sebab ni kita tahu dengan detail tentang perkara ini. Dan hukum mempelajari ini adalah wajib, fardu ain. Sehingga ulama kata, kalau dah tak tahu nak sebut fardu ain, mungkin fardu win. Dah lepas ain lah. Lepas ain apa? Win. Sebut fardu win. Dah lebih ain lah. Maksud ini adalah wajib. Dan yang wajib adalah 13 ini. Saya bersangka baik dengan semua. Kalau tak mampu menghafal, maka catat dalam kitab. Sekurang-kurangnya ini menjadi jawapan kita besok dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Jelas? Setakat ni ada soalan untuk bab ni. Saya takkan sentuh dah bab ni nanti, sebab itu pergi jauh nanti. Bab malaikat ada khusus. Allah wujud gaib Ustaz. Malaikat buat gaib. Hari kiamat pun gaib. Adakah nak samakan Allah dengan wujud malaikat? Ni jangan pandang walim. Dan jangan pula gaji ni sebab
sebab kita nak jawab jawapan orang lain. Tak. Kita mengaji sebab nak jawapan diri kita ni. Yang selama ni kita rasa, oh Allah ni gaib. Gaib dengan fahaman kita, tak boleh. Gaib dengan fahaman ulama. Gaib yang bagaimana? Ini dia. Apa? Jelas? Jelas? Ada soalan? Ada soalan tak? Ke nak saya yang bersoal? Tak, boleh join dapat dapat semua insyaAllah. Kalau boleh ini dah hafal adalah peningkatan dulu darjah 6 kan. Darjah 6 sifat 20 dia tahu kan. Sekarang kita dah tahu pembahagian. Jadilah, jadi ada peningkatan kan. Tahulah bagi nafsiyah, salbiyah. Kadang-kadang tukar salbiyah kan. Tukar apa? Zabiyah. Apa lagi? Zalbiyah. Jadilah, asalkan ada beza dengan seterusnya. Dapat? Dapat? Saya lupa bagi salam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya tulis Rumi lah boleh Kena tulis Jawi. Rumi lah Rumi Musi kata suasana ni tak faham Rumi, boleh Jawi je. Wamal wa ni apa maksud wa? Walidan. Walidan. Wal asr, dan masa. Tapi kalau dalam tafsir demi masa. Wa ni apa? Dan. Maghfirah. Apa maksud maghfirah? Keampunan. Tuhu ni untuk kamu. Kan? Apa? Wa maghfirah tuhu. Yang kedua, lupa dah. Ustaz banyak Ustaz nafas 13. Ni lagi nafas. Wa ihsanu. Ihsanu. Apa lagi? Wa ikhwanu. Lagi? Wa ridwanu. Baik? Jelas? Ni 4 lebih. Biasa, orang biasa sampai sini je. Saya pernah jumpa orang sampai sini je. Kalau Ustaz, dia bagi salam sampai ni, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ihsanu wa ikhwan wa ridwanu. Dan jauh lebih menjadi Ustaz. Sampai sini pun dah cukup para ulama kata. Kan? Ni sunnah. Apa? Bukan sunnah ni semata-mata ilmu saja, tak. Kita nak beritahu apa nama hikmah dia apa? Kita kena memberi. Kalau memberi pada kita yang kebaikan, kita kena memberi double kebaikan pada orang tadi. Paling kurang pada sudut salam ataupun doa. Apa? Jelas? Ini hukum dia sunat. 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 Sunat dalam salam. Ini hukum dia wajib. Ni wajib. Jangan hafal tu, tak hafal ni. Ni kena hafal. Ni hukum wajib. Dapat? Nampak tak J ni? Tak nampak bilik umum? Nampak tak? Nampak Okay, selepas ini baru boleh faham tentang malaikat, insya-Allah. Dan doalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh doa dengan, Ya Allah, Kau bersifat dengan Qadim, Kau bersifat dengan Baqa. Allah sangat syukur. Mengenal Allah dengan 4 keadaan.
Allah ni kena kenal dengan 4 keadaan. Pertama dengan nama dia. Nama Allah ada berapa? 99. Yang kedua, sifat. Sifat ketuhanan yang ada setakat ini 20 tak pergi banyak lagi. 20 baru. Tak ada orang boleh lawan. Tak ada makhluk lain yang boleh lawan. Berapa? Ada berapa? Ada berapa? Sifat ni ada berapa? 20. Kemudian ini yang kita kena belajar. Ini dipanggil asma, sifat. Kemudian af'al, kemudian zat. Af'al ni apa? Perbuatan. Zat ni diri Allah. Inilah dibahas oleh para ulama syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Dan para ulama kata yang dua ini tak payah belajar. Perbuatan Allah tak ada siapa boleh tahu, melainkan telah tajali pada diri kita. Oh, hari ni Allah Ta'ala nak bagi aku makan ni. Aku nampak, oh ni perbuatan Allah. Yang wajib kita belajar ni. Ada orang terlebih nak belajar dua ni. Tu bangun tengah pagi kat masjid dia buka lampu je. Pukul 3 pagi, lepas tu dia keluar. Kan? Pelik-pelik, semayang tengah jalan. Jangan ni dua ni memang tak boleh belajar, pening. Af'al dengan zat. Asma, sifat, inilah sifat yang wajib kita belajar. Dapat semua? InsyaAllah. InsyaAllah. Yang penting catat, paling baik hafal, dan selalulah kita mudzakarahkan. Dapat habis? Dah jauh dah kita, insyaAllah. Wallahu a'lam. Saya bukan tak ulang, saya akan sebut sikit-sikit tapi tak detail lah. Saya harap semua dah dapat dah. Sebab dua ni wajib sifat Allah dengan sifat para rasul. Sifat para rasul ada berapa? Jangan teka, saya dah buat dah. Ada berapa? Ada 4. Pertama siddiq, amanah, tabligh, watanah. Ini mudah saja Yang paling penting adalah ini. Dapat? Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan Ustaz tadi? Jelas? Ustaz nak tanya tadi kan Ustaz cakap yang Raja Sulaiman tu Nabi Sulaiman? Ya, Nabi Sulaiman lah. Nabi Sulaiman lah. Cuma yang wajib kita tahu Nabi Sulaiman lah. Dan para ulama khilaf, ada pandangan mengatakan Iskandar Zulkarnain juga adalah Nabi. Kalau kita tahu apa kaitan Iskandar Zulkarnain dengan kita ini, dialah yang sahabat Nabi jelaskan. Ibadah dia adalah ibadah 1000 bulan. Dapat ke kita ibadah 1000 bulan? Nabi kata ibadah ni Iskandar Zulkarnain ada pada umat kita. Bila ibadah, kalau ibadah pada waktu itu, ni dah kewahidan ni. Ibadah pada waktu itu seumpama beribadah 1000 bulan. Tak dapat lagi. Ibadah pada malam itu seumpama beribadah 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Malam dah Lailatul malam. Lailatul Qadar. Dapat? Lailatul Qadar adalah mengambil daripada hadis baginda Nabi yang Nabi pernah ceritakan tentang Iskandar Zulkarnain. Dapat? Dan Sya'nun dan sebagainya. Jadi bahas oleh ulama khilaf. Boleh? Dapat? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Soalannya jelas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menghubungi kami pada malam ini ya Allah. Kami tawassul dengan nama-Nama-Mu ya Allah, dengan sifat-sifat-Mu ya Allah. Tenangkanlah segala sifat-sifat uluhiyah ini dalam hati kami ya Allah.
Semoga kami bertawakal padamu dengan sifat-sifat ini ya Allah. Pandangan kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Kasihilah kami ya Allah. Dan dengan dalam hati kami keimanan yang benar padamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat pada diri kami ya Allah. Dan segala kemahiran untuk kami bercakap, kemahiran untuk kami menulis, dan kemahiran kami untuk mengingatinya ya Allah. Jadikanlah dia amalan dalam hati kami, dalam kehidupan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.